Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Masyari, nombor matrik C20A1314. Yang mana pada hari ini saya akan membentangkan beberapa faktor kerosakan yang terdapat pada wakaf yang berlokasi di Kampung Kubang Keladi, Bacok, Kelantan. Yang mana terdapat 4 bahagian iaitu pelantai, bumbung, pandangan hadapan dan juga sisi. Di pelan bumbung terdapatnya beberapa kerosakan yang ditemui, yang mana kerosakan yang pertama adalah di bahagian zinc, iaitu berlakunya lekuk ataupun kemek disebabkan oleh kerana zinc merupakan aluminium yang mudah dilentur, menyebabkan berlakunya lekukan disebabkan oleh berlakunya ribut di bahagian tersebut. Kerosakan yang kedua yang ditemui juga di bahagian zinc, iaitu berlakunya pengkaratan yang mana disebabkan oleh zinc ini terdedah dengan udara dan kelembapan yang mana berlakunya pengkaratan tersebut. Kerosakan yang ketiga adalah berlakunya kebocoran ataupun berlubang yang mana juga terdapat di bahagian zinc. Hal ini dikatakan demikian kerana zinc ini terdedah secara terus menerus seperti hujan, embun dan udara yang akhirnya berlaku kebocoran pada sesetengah tempat serta disebabkan usia zinc itu sendiri. Kerosakan yang keempat pula berlaku di bahagian penutup perabung yang mana sesetengah bahagian tersebut mengalami kehilangan bahagian. Kerosakan ini disebabkan oleh berlakunya tekanan yang melampau menyebabkan sebahagian penutup perabung itu pecah. Kerosakan yang kelima juga terdapat pada penutup perabung yang mana berlakunya penumbuhan lumut disebabkan oleh kelembapan yang melampau menyebabkan pertumbuhan lumut ini berlaku pada konkrit tersebut. Yang kedua adalah di bahagian pelan lantai yang mana di bahagian ini juga terdapatnya beberapa kerosakan yang telah ditemui. Kerosakan yang pertama adalah berlakunya perubahan warna di papan lantai yang mana kerosakan ini berlaku disebabkan papan lantai ini terdedah secara langsung pada cahaya matahari menyebabkan kelunturan warna berlaku. Kerosakan yang kedua adalah berlubang yang mana masih di bahagian papan lantai. Kes ini berlaku disebabkan kerana papan lantai ini tidak diselenggara menyebabkan lumut ataupun kulat terbiar terlalu lama pada satu tempat. Kerosakan yang ketiga yang telah ditemui adalah merekah yang mana kerosakan ini disebabkan terdedah kepada persekitaran yang lembap dan juga secara terus menerus yang mana boleh menyebabkan kayu merekah. Kerosakan yang keempat yang telah ditemui adalah berlakunya pengecutan pada papan lantai yang mana kes ini berlaku disebabkan kerana perubahan cuaca seperti panas dan juga lembap menyebabkan kayu berlaku pengecutan dan juga pengembangan. Kerosakan yang kelima berlaku disebabkan oleh serangan serangga yang mana disebabkan jenis dan usia kayu tersebut mengundang kehadiran serangga untuk dijadikan tempat pembiakan. Seterusnya di pandangan hadapan yang mana di bahagian ini juga terdapatnya kerosakan dan juga faktor yang berbeza-beza. Yang mana kerosakan yang pertama yang telah ditemui adalah di bahagian kayu gelegar yang mana berlakunya rekahan. Rekahan ini berlaku disebabkan kerana terdedah kepada suhu yang tinggi terutamanya panas yang ekstrim menyebabkan mengalami kontraksi yang cepat dan menyebabkan kayu merekah. Kerosakan yang kedua adalah di bahagian pemelih yang mana berlakunya pertumbuhan kulat. Kulat ini berlaku disebabkan kayu tersebut cenderung adanya pertumbuhan kulat disebabkan persekitaran wakaf yang terdedah kepada kelembapan. Kerosakan yang kelima itu pada pelapik tiang yang mana hadirnya ataupun berlakunya serangan anak-anak. Serangan anak-anak ini berlaku disebabkan kerana pelindungan ataupun kurangnya pelindungan pada kayu menyebabkan serangan anak-anak ini berlaku dengan mudah dan disebabkan oleh kelembapan pada kayu yang juga mengundang kepada kehadiran anak-anak ini. Kerosakan yang keempat adalah kehilangan bahagian iaitu di bahagian tiang. Kehilangan ini disebabkan kerana individu yang tidak bertanggungjawab yang mana mereka menggunakan pisau menyebabkan permukaan tiang ini mengalami kelompangan. Seperti mana yang boleh dilihat di paparan skrin. Seterusnya berlakunya perubahan warna yang mana kerosakan ini masih juga berlaku di bahagian tiang iaitu kerana perubahan warna ini disebabkan kerana terdedahnya kepada cuaca hujan, panas, lembap secara langsung menyebabkan berlakunya perubahan warna pada tiang tersebut. Seterusnya di bahagian sisi pula terdapatnya beberapa kerosakan yang ditemui iaitu di bahagian pemelih yang mana berlakunya kereputan. Kereputan ini disebabkan oleh serangan serangga dan juga anak-anak menyebabkan kayu pemelih mengalami kereputan. Kerosakan yang kedua adalah di bahagian zinc yang mana berlakunya pengkaratan.
Penkaratan ini berlaku disebabkan zinc cenderung berkarat disebabkan berlakunya tindak balas sekiranya berlaku pendedahan terhadap udara yang lembap. Kerosakan yang ketiga adalah pada papan lantai yang mana berlakunya rekahan. Rekahan ini berlaku disebabkan kelembapan yang berlebihan disebabkan oleh penyerapan air menyebabkan berlakunya pengembangan pada kayu tersebut, dan sekiranya kayu tersebut mulai mengering, ini berlakunya kerekahan. Kerosakan yang keempat adalah serangan serangga mikro yang mana berlaku pada pelapis tiang. Serangan ini berlaku disebabkan oleh kerana kelembapan yang mana memudahkan serangga ini menggali untuk membuat sarang, terutamanya seperti semut ataupun anak-anai. Yang kelima pula adalah di bahagian gelegar yang mana kerosakan yang dikenalpasti adalah kehilangan estetika. Hal ini dikatakan demikian kerana di bahagian ini berlakunya vandalism oleh individu yang tidak bertanggungjawab menconteng bahagian gelegar menyebabkan berlakunya kecacatan pada permukaan gelegar ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.